Assalamualaikum. Hello. Welcome to Cili Kasih Taruh. Okey, ini hari kita tempat special sikit lah. Tengah-tengah tahun ni. Tengah-tengah tahun tempat orang kata ayam banyak semua sini kan Ayam Jalan Raja Laut lah. Kita kat Jalan Raja Laut. Jalan Raja Laut. Kenapa kat Jalan Raja Laut Apa jadi? Kita berada di Jalan Raja Laut hari ini sebab kita sedang buat beberapa preparation. Sebab 16 hari bulan 9 ni ada event besar di Kuala Lumpur. Okey, cerita pasal 16 ni, since kita recording main time ni, apa yang berlaku? Kita dapat berita mengatakan Cikgu Bat telah ditahan. Ditahan oleh pihak polis. Ya, ditahan Dia bukan soal siasat, ditahan. Saya rasa setakat ni pemaklumannya adalah beliau dibawa oleh pihak polis dari Bukit Aman untuk dirakam keterangan berkaitan dengan kes-kes sebelum ni. Kan Cikgu Bat agak lantang isu kes Ambalat dan beberapa kes di Kelantan dan sebagainya. Beliau menyuarakan pendapat beliau dan beliau sentiasa menyatakan polis tak nak tangkap lah. Dia selalu bagi tahu macam tu kan. Tapi yang peliknya, so hari ni dia ditahan akhirnya di hadapan right before 2 hari sebelum nak buat perhimpunan tu. 2 hari sebelum perhimpunan. Right before nak buat mesyuarat untuk perhimpunan tu. Jadi benda-benda macam ni. Tapi Halim, to be fair, ada kenyataan daripada Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Suhaili, yang mana menyatakan bahawa sebenarnya penahanan itu tidak ada sebarang kaitan dengan event 16 hari 9. Betul. Itu setakat press conference dia. Press conference semua. Saya terima. Saya tak menafikan. Okey, we respect you Mr. Police. Dan itu hak polis. Itu hak polis, okey. Cuma soalnya, kenapa tiba-tiba sekarang, why now, you know? That will be the question people will be asking, you see. So, fact is, perception again, you know, perception again. So anyway, kita nak bercakap pasal event 16 bulan 9. Thank you, Lepas tu, kemudian apa lagi yang berlaku seminggu ni? Oi, macam-macam berlaku. Macam-macam berlaku. Parlimen macam mana parlimen? Parlimen, yang paling best pertama sekali parlimen tu, yang best sekali hari pertama speaker tu yang ingat lagi. Speaker cakap apa? Dia kata, tak apa, dia akan bagi usul untuk nak bahas pasal DNAA, Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Okay? TPM. Presiden UMNO. Saya kena sebut nama dia penuh sekarang sebab dia dah suci sekarang. Tak boleh nak sebut Presiden UMNO, Presiden UMNO, DPM. Dan insya-Allah kalau tak ada arah melintang, bakal Perdana Menteri Malaysia yang ke-11. Menarik video kau lihat. Ya, best sebab itu boleh berlaku. Zahid, Dr. Zahid, saya panggil Dr. Zahid, my future boss. Do it boss, now or never. Nah, daripada DNAA tu jadikan terus jadi DAA. Mungkin boleh berlaku. Okay. Boleh berlaku. Jadi dari segi perundangan boleh berlaku. Kita berbalik-balik pada apa yang berlaku dalam parlimen tu. Maka speaker telah mengatakan tak apa, nanti saya akan bagi, nantilah saya bagi. So dia pun bentangkanlah RMK 12 yang pertengahan kajian separuh penggal dibentangkanlah. Maka dia pun tunggu last bila sampai part nak tu, speaker kata okey itu saja, bab dia tutup, dia buat muka lagi. Macam tu. Mesyuarat disambung besok katanya. Saya bukan nak hina ke apa ke, tetapi attitude wise tak bagus buat macam ni. See? Negara kita negara demokrasi berparlimen. Engkau speaker, engkau ada ni, masalahnya banyak sekarang ni Rafiq. Problem dia banyak sekarang ni. Semua suka jadi budak suruhan. Saya tak tuduh siapa-siapa pun, tetapi budak suruhan macam suruh kau block dia punya telefon line, kau block internet dia, engkau pergi tutup dia punya ni, kau pergi kenakan ni, kau pergi kena, tak seronok jadi budak suruhan. Dia kena datang satu, kata orang apa, kena ada satu integriti mengatakan kau tak boleh suruh aku buat benda yang bukan-bukan. Dalam agama Islam pun, apabila seorang yang kita ikut suruh dia buat benda yang tak elok, kita berhak membantah. Dan jangan follow membabi buta. Dia Leman, kalau berkenaan dengan parlimen, kita sebenarnya dalam program Cili Kasih Taruh sebelum ni pun kita dah maklumkan apa yang boleh dilakukan. So kita pun faham ada usul yang telah difailkan oleh 2 ahli parlimen, Arau dan juga Macang. Ya. So difahamkan juga bahawa pada pagi 11 bulan 9 tersebut, sebelum pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, speaker telah memanggil kedua-dua MP tersebut dan menyatakan yang ini saya confuse sikit sebab ada yang mengatakan usul telah ditolak. Tapi pada masa yang sama, speaker menyatakan, I will allow you time untuk bahaskan selepas ni. Dia kata saya takkan tolak. Itu yang timbulnya isu, kenapa tak dibenarkan pada hari tersebut untuk dibahaskan atau diceritakan sekitar DNAA Zahid Hamidi tersebut. So, itu yang timbul perkataan mungkir.
speaker mungkin. Saya pelik lah Lim sebenarnya. Sebab seperti mana rakyat Malaysia semua tahu, Parlimen ni Dewan Rakyat. Kenapa dinamakan Dewan Rakyat? Parlimen, Old French means Dewan untuk bercakap. Siapa yang bercakap? Wakil rakyat. Wakil rakyat. Wakil rakyat dia bercakap bukan untuk diri dia. Cakap Wakil rakyat pihak bercakap rakyat. untuk pihak rakyat. Betul. Maknanya orang yang mengundi dia, orang yang sebab itulah sempadan-sempadan parlimen ni adalah berdasarkan pada kawasan-kawasan dia tinggal. Gua Musang lah, Shah Alam lah, mana lagi, Madatul Razak lah, Sabah, Sarawak dan sebagainya. So apabila difailkan usul tapi tak dibenarkan untuk dibahaskan ni, dan isu ni isu penting. Isu ni isu penting. Presiden UMNO, TPM memegang jawatan yang tertinggi, kedua tertinggi dalam kerajaan. Lepas tu sekitar DNA tu yang ramai orang duk persoalkan, kenapa perlu di NAA, kenapa AGC tiba-tiba syorkan untuk tarik balik sedangkan diorang yang buat pendakwaan. So rakyat sebenarnya pelik dan rakyat melihat gelagat tersebut apa yang berlaku. Malu Dan lah. on the other side, dalam kerajaan sekarang ni diwakili oleh yang saya selalu katalah, mereka ni semua dulu reformis ni. Reformis yang Dari kata jalanan. tata kelola, good governance. Dari jalanan. Dari jalanan. Parti ini parti derita. Bermula daripada jalan raya lah kan. Bermula dari jalan lain. Dan menarik, kita akan cerita dalam segmen kedua nanti, saya rasa 25 tahun lepas jalan raya ni penuh bulan September. Ya. Kan? Dan segmen yang kedua lah. Tapi sebab we are on parlimen, sedih jugalah Lim bila tak dapat dibahaskan perkara tersebut, walaupun selepas tu katanya akan pergi kepada Parlimen Select Committee. Tapi tak sama Lim, Parlimen Select Committee. Tak sama. Kenapa tak sama Lim? You ada tengok tak satu interview di mana Anwar menjawab, tapi yang best video ni susah dapat. Awal ni ada siarkan. Singapura. Di Singapura. Bukan, di Singapura tu kan. Interview tu awal ni ada upload, lepas tu hilang video tu. Saya tak tahulah, media sekarang pun sangat magic banyak sangat. Video ada sekejap tak ada. Dia macam apa tu, biskut sekejap ada, sekejap tak ada. Chips more. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam itulah. Jadi saya pun rasa macam tak saya cakap pada permulaan tadi, kita kena ada pendirian. Jangan takut kena tekan. Berani kerana benar. Berani kerana benar. Kalau Prinsip. lesen kau dia tarik pun, kau akan jadi legend. Because rakyat akan tahu. Saya tahu ada banyak yang ugutan-ugutan dia dapat. Dalam segmen satu lagi nanti saya akan ceritakan apa yang berlaku dekat TikTok. Okey? Menarik tu. Okey? So itulah cerita dia. So sekarang ni kita kembali. Jumpa lagi lepas ni. Kita kembali Sili semula. Kasih Taruh. Sili Kasih Taruh. Tengah-tengah Sili Kasih KL. Taruh. Kita tengah-tengah KL ini. Ini dekat ni boleh panggil apa? Coket dah. Jalan Raya KL. Ini tempat sejarah. Lim. Kita datang sini dari Lim. special sikit. Lim. Ramai yang tak tahu apa yang berlaku 25 tahun yang lepas di tengah-tengah KL. Boleh cerita sikit Lim? Tak, dia orang tahu. Dia orang tahu daripada Anto story, tahu daripada cerita-cerita kosmetik, make-up je lah kan. Cerita sebenarnya yang berlaku adalah Ramai yang tak lahir lagi masa tu. sunat laser kan. Biasalah tu. Sunat laser. Cerita Lim, cerita. Okey. Cuba cerita. 25 tahun dulu, pada 2 September 1998, saudara Anwar bin Ibrahim telah dipecat daripada UMNO disebabkan oleh dia punya ada apa nama dia, Isu salah guna kuasa, isu moral apa semua Okey. Baik, lepas tu dia pun telah mewar-warkan sebab selama ni dia pandai placing diri dia. Anwar ni dia memang superb lah bab-bab nak tunjuk dia punya diri, dia nak tunjuk dia kealiman dia, ketawadukan dia, kehebatan dia bila bercakap, keterampilan ni ayat dia juga ni, keterampilan yang dia pakai dulu. So jadi maka banyaklah yang terpedaya, katakan takkanlah dia orang yang suci, boleh baca hadis, boleh baca potongan ayat-ayat suci apa semua, takkan dia buat benda-benda yang tidak bermoral. Okey, baik. Maka ramailah yang terpedaya dengan dia, ramailah yang pergi ke rumah dia. Jadilah macam-macam dekat situ. Dia bubble was building up, building. Lepas tu dah nampak, lepas tu 4 hari bulan polis datang pula tangkap dia. Tangkap dia because dah nampak mula nak buat ni apa semua. So sebab sebelum tu 1-2 hari sebelum tu dia ada pergi buat rally dekat bermulanya Dataran Merdeka. Di jalan Masjid Negara. Sogo. Ramai turun. Sogo paling saya suka sebab saya bekerja di Sogo di kala tu. Okey, apa yang berlaku depan mata saya tengok sendiri. Saya tengok sendiri, saya bukan based on cerita orang cerita tak. Ini bukan rekaan. Tak ada. Saya tengok sendiri depan mata saya. Bukan dalam movie Bukan dalam movie. Saya ada kat situ, saya tengok macam mana orang terpengaruh dengan dia. Orang datang hari Sabtu je kat situ, kat Sogo akan mulalah start. Penuh orang ramai, lepas tu start reformasi.
semua orang kata, dia inilah patut jadi savior lah kan. Jadi bermulalah di situ. yang diorang tembak air Apa semua. Ya, okay, FRU was doing their job lah kan, sebab teruk sangat. Dia efek pada Sogo punya perniagaan di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman tu apa semua. Banyak yang affected disebabkan seorang yang kata dia tak bersalah, you know. So masa tu mereka melaungkan mereka ada hak berkumpul, Ada hak berkumpul, hak bersuara, hak protes. Semua ada. Sebab perlembagaan kan. Tapi dia kata masa tu Mahathir Maha Zalim, terbitlah nama Maha Zalim, Maha Fir'aun, Maha lagi, macam-macam Maha keluar. Keluarlah cerita arsenik. Anwar dicucuk racun arsenik. Lepas tu ada keluar tape oleh Zulkifli Nordin. Tape tu ada lagi, saya ada siarkan dulu dalam Twitter juga. Dia pakai copy of the tape tu, kata yang Anwar ada, doktor kata Anwar ada 8 bulan je untuk hidup. Kena cucuk arsenik, bos. Kena cucuk HIV. Dia adalah orang pertama yang sembuh daripada HIV dengan arsenik. Ini adalah miracle. Miracle tau, miracle untuk Malaysia. Eight wonders of the world. 8 wonders of the world, betul. Dan dia juga orang yang boleh bercakap dengan Erdogan, cakap orang putih, Erdogan faham. Dia memang lain, memang luar biasa. Ya. So bermula di jalanan lah. Bermula di jalanan. Maka bermula di jalanan, mulalah dia punya struggle lah, itulah ni zaman kegelapan media, zaman Tun Mahathir. Masa tu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad kan. Ini zaman kegelapan, IGP zalim apa semua. So macam-macam cerita keluar menggunakan jentera kerajaan. Menggunakan perkakas semua, semua diguna alat-alat aparat kerajaan. Yes, aparat kerajaan semua. Itulah cerita dia. Mulalah situ macam-macam keluar cerita, orang pun sanggup bermati-matian. Tian Chua sanggup. Gambar ikonik tu depan truk FRU. Dia nak FRU truck naik dia, tapi jangan bawa Anwar. Aku sayang Anwar. Tian Chua, where are you sayang? Where are you? Where are you sekarang? Kita nak mengimbau. Kita nak mengimbau 25 tahun yang lepas, sebab September 1998, now move forward 25 tahun ke depan. September 2023. Setelah 9 bulan Anwar menjadi Perdana Menteri. Actually dekat-dekat 10 bulan dah ni. Maka ada pihak-pihak yang merasakan isu paling penat, isu paling tuntas, isu yang paling mengancam kenapa Malaysia perlu diselamatkan ini adalah bagaimana apabila dah prima facie dipanggil bela diri, tiba-tiba DNAA diberikan kepada Zahid Hamidi. Kita balik kepada ni sebab akhirnya kejalananlah protes itu dibawa. Bezanya satu je, Lim. Beza dia apa? Masa 1998 tak ada lagi Akta Perhimpunan Aman. Okey, Public Assembly Act tu tak ada lagi. Dan Public Assembly Act ni sekarang ini digunakan pula oleh kerajaan untuk menyatakan tak boleh berkumpul sebab dikatakan perlu ada permit. Sedangkan kalau ikut kepada Seksyen 9 Akta PAA tersebut, dia tak perlu pun permit. Dia hanya perlu maklumkan kepada pihak berkuasa. Jadi benarlah Shahrizan Johan yang ahli Parlimen Bangi mengatakan untuk buat perhimpunan aman tak perlu permit, betul? Tak perlu permit. Jadi kenapa polis panggil semalam dan bercerita dengan mereka? Jadi saya sedikit confused lah. Saya sedikit confused. Soalan ni bagus. Sebab rata-rata saya tengok di banyak media sosial dimainkan di pihak yang berada dalam kerajaan yang dulunya minta maaf sekarang berada dalam kerajaan, dulunya berada di jalanan dan dulunya sokong jalanan ni. Sekarang ni tiba-tiba berada dalam kerajaan, tiba-tiba kata tak perlulah berkumpul. Jadi tak kita dapat kerajaan jalanan lah sekarang ni. Lebih kurang macam tu. So peliknya adalah pihak-pihak yang dalam kerajaan sekarang ini, mereka ini sebenarnya salah satu cara mereka pergi dan menjadi dalam kerajaan sekarang ini adalah dengan melakukan protes-protes sebegini. Ingat tak, bersih semua dulu, bersih 1.0, bersih 2.0, bersih 3.0. Ini semua adalah cara-cara protes secara aman yang dikatakan. So kenapa tiba-tiba sekarang move forward 25 years tiba-tiba salah pula? Salah pula. Lepas tu padahal modus operandinya sama. Rafiq, saya peliklah. Bersih tu dulu ada NGO Bersih kan? Ada. Kenapa NGO Bersih tu tak nak buat apa-apa sekarang? Tak tahu. NGO Bersih kata apa? Dia apa? NGO Bersih. NGO Bersih. Bangun. Hello. Inilah masalahnya. Sebab apabila gerakan himpunan aman Selamatkan Malaysia ingin berkumpul, dikatakan bahawa tidak diberi kebenaran oleh pihak berkuasa iaitu pihak polis. Saya nak maklumkan pada pihak polis, with due respect,
Section 9 lagi sekali, hanya pemakluman saja. So pemakluman tu mencukupi. Of course, dalam akta tersebut ada menyatakan kena discuss dengan organizer, kena perjumpaan, maklumkan mana nak pergi, mana nak berkumpul dan sebagainya. Tetapi hakikatnya adalah Akta Perhimpunan Aman ini tidak menghalang perhimpunan, pertama. Keduanya, macam mana pun Lim, kita ada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak kita untuk bersuara, menjamin hak kita memberi pendapat dan juga memberi hak untuk kita berkumpul. Selagi mana ianya aman. Ya. So apabila pihak penganjur atau yang sekretariat memaklumkan ingin melakukan secara aman, saya rasa teruskan sajalah. Tapi saya nak tanya Rafiq, kenapa ditukar venue daripada Sogo ke Bukit Bintang, kemudiannya di Kampung Baru dan sekarang kat mana pula? Saya tidak tahu. Itu mungkin dalam 1-2 hari ini akan dimaklumkan oleh pihak penganjur atau sekretariat. Kita lihat saja, tapi saya nak bagi tahulah Lim kepada rakyat Malaysia semua, jangan takut. Hak untuk berkumpul, hak untuk menyuarakan pendapat adalah hak anda selagi mana ia dilakukan melalui lunas undang-undang dan dengan aman. Tidak bawa senjata apa semua. Tidak bawa Tapi senjata, tidakkah kita takut tidak melakukan pergeseran, menjaga kebersihan, jaga tingkah laku dan sebagainya, sebab hak kita adalah untuk protes secara aman. Benda ni pelik dan lebih penting Halim, kerana sebab pembebasan DNAA ataupun kita guna perkataan DNA Zahid Hamidi tu has made international news. Exactly, ya. Yeah. Saya baca semua surat khabar antarabangsa ada cerita ni. Betul. Alang-alang dah ada cerita ni, Dr. Zahid, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi yang ku kasihi, jadilah PM terus. Senang. Clean. DNAA boleh jadi DAA. Ada lagi nak tanya pasal Perhimpunan Aman? Perhimpunan Aman ni, okey, sekarang ni since dah jadi itu, saya teringat sewaktu Tun Mahathir yang dipanggil Maha Firaun oleh kerajaan penyokong kerajaan sekarang ni, sewaktu dia menjadi PM ke-7, bukan 4 ke-7, ada satu perhimpunan ISET kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat. Padang Merbuk. Padang Merbuk, tetapi dia dah dipenuhi dengan sampai dataran merdeka apa semua. Tun M datang, Tun M siap pesan kat mereka. Lepas habis perhimpunan nanti tolong bersihkan tempat tu semua ya. Dia biarkan. Itu baru betul-betul Perdana Menteri. Itu pasal bila korang cakap Tun Mahathir lah punca negara hancur, Tun Mahathir lah punca negara rosak, Tun Mahathir lah koruptor, apa semua, sampai hari ni dok tunggu juga ni. Itu barulah reformis. Itu baru reformis. Dia tak keriau, dia kata reformasi. Aneh. Apa dia? Ini tak? Ini macam dia tak cakap pun tapi biar dia rakyat buat. suarakan pendapat. Biar rakyat suarakan kritikan. Betul. Biar rakyat berkumpul secara aman untuk menunjukkan rasa tidak puas hati. You tak boleh nak paksa rakyat untuk puas hati dengan semua keputusan. Isu DNAA Zahid Hamidi ini, saya percaya satu isu yang sebenarnya mengundang pelbagai reaksi, termasuk dalam mereka dalam kerajaan Lim. Puncak Borneo, tahniah Puncak Borneo. Puncak Borneo, I love you. Puncak Borneo super. Lepas tu ada juga beberapa macam ahli parlimen DAP yang bersuara kata mereka nak berhimpun, bagilah mereka berhimpun. Kenapa nak paksa tak bagi, nak halang apa semua. Tetapi dia cerita. Mungkin ni wayang cerita je, tapi benda tetap bagi macam-macam menyusahkan apa semua. Suddenly penangkapan selagi macam ni apa semua. Jadi kita rakyat Malaysia kita confuse Satu lagi benda penting, sorry. Akta Perhimpunan Aman tersebut, dia sebenarnya kalau you jadi seorang peserta, you tak bersalah. Selagi you adalah seorang warga negara Malaysia, you tak bersalah. Dan selagi tak menimbulkan kecohan, tak menimbulkan kekasaran, tak bawa senjata dan semuanya, tak ada masalah. Dan title itu pun nampaknya macam selamatlah. Himpunan Aman Selamatkan Malaysia. So, Himpunan Aman Selamatkan Malaysia 16/9/2023. Saksikan daripada sekretariat, mereka akan nyatakan dalam sidang media. Saya rasa 1-2 hari. Saya harap sangatlah semua rakyat Malaysia yang terasa kenaikan harga barang, kita rasa seksa sekarang hidup dia turunlah. Tuntut perkara pertama mesti dakwa semula Zahid Hamidi. Yes. Ikut undang-undang. Alright, sila kasih taruh. We come back. Terbaik. Tik tok. Tiki tok. Tik tok. Alim. Laka. Bersama Cili Kasih Taruh, segmen kita nombor 3. Kita nak cerita pasal isu TikTok ni. TikTok, Halim cerita sikit. Sebelum cerita TikTok, kita nak minta suruh masalah kita disettlekan. Kita minta tolong settlekan masalah beras apa ni semua. Dah DP Solution dia bawa pelakon daripada India, seorang pelakon Tamil tu untuk jumpa ini yang dah ada. Pelakon Tamil jangan saya suka, tapi ini macam tamu lah. Superstar Rajani.
Warwati Sona Nur, Warwati Sona Madri. Superstar Rajani. Cerita jailer terbaik diorang kata Ya, saya tak tengok lagi. Tapi saya nak tengok, saya tiba-tiba hilang mood lah. Saya... Okey, tak apalah. TikTok ni apa masalah dalam TikTok sekarang ni? Halim cerita sekarang ni. Salim. Okey, TikTok ni, kita pun ada TikTok tau. Cili Kasih Taruk, Salim Iskandar, Rafiq Rashid. Saya suka buat live malam-malam lah TikTok kan. Bila saya pergi Twitter, saya sukalah mana-mana media sosial ni. Saya tak ada live. Saya macam tu lah saya kan. Saya nak buat sebab saya rasa tak puas hati sebab kita rasa kerajaan yang paling terjanji, yang paling mulia, terjanji yang paling manis. Tapi itu hak you lah untuk kritik. Ya, selagi mana you kritik dengan apabila elok. janji dia tak boleh deliver, jadi saya sebagai rakyat Malaysia, saya cakap ulang lagi sekali, saya tak ada parti. Rafiq ada parti. Saya tak ada parti tau. Saya ni tak ada baju parti saya tak ada. Saya pakai baju biasa je, baju saya pakai. Saya tak pakai baju parti. Lagi sekali saya bagi tahu, saya bukan PN, saya bukan PAS, saya bukan Bersatu, saya bukan Pejuang, saya bukan UMNO, saya bukan siapa-siapa. Bukan UMNO? Bukan, saya bekas UMNO dulu. Betul kan? Pernah masuk bekas UMNO lah. Pernah masuk ahli UMNO, satu je parti saya pernah masuk UMNO. Lepas tu saya keluar, cukup. Sekarang ni saya adalah seorang rakyat Malaysia yang sayang Tun Mahathir. Okey, yang sayang Tun Mahathir because dia yang macam tadi saya cakap, apa nama dia tak perlu jerit kriau reformasi semua, tetapi dia adalah orang yang betul-betul reform segala-galanya. Orang yang kita dapat undi 18 bawah dia, orang yang bagi kita kebebasan untuk bersuara, ICERT apa semua bawah dia. Macam-macam dia bagi kita buat. Okey, lepas tu lagi satu saya nak ingatkan, zaman Tun dulu, ya, sebelum kita nak cerita pasal TikTok ni, zaman Tun dulu sikit punya orang maki dia, maki hamun dia, hina dia apa semua, dia cakap jangan tangkap. Adalah biasalah pegawai bawah ni semua kata, tak boleh kena tangkap, sebab kurang hajar sangat. Saya pun setujulah sebab terlampau kurang hajar sangat. Tapi Tun bila orang tu tangkap, dia suruh lepaskan. Jangan kacau. Jangan buat. Okey? Melainkan ada setengah yang KDN, because KDN tu dulu bawah Muhyiddin, itu derang yang berderang buat tu lain cerita. Tapi Tun Mahathir sendiri, dia tak pernah suruh menteri dia pergi blok line internet orang ke, blok telefon ke, blok media-media ke, dia tak buat. Kebebasan media tu lah. Kebebasan media zaman Tun PM7 Ni macam, ini facts, korang boleh check, aku tak tipu. Kalau aku fitnah, korang bolehlah buat ambil tindakan terhadap aku. Tapi this is the fact. Alright, now kita cerita pasal TikTok. Sebelum kita pergi isu TikTok, sorry kacau sebelum lagi. pergi isu TikTok tu, dia menarik sebenarnya TikTok ni. Ramai dalam masa kempen PRU 15 dan PRN komplain. Belah-belah kerajaan sekarang ni kata, terlalu berkuasa PN dalam TikTok. Terlalu ramai orang yang follow TikTok tapi tak faham apa yang orang kata, just sokong membuta saja. Tapi kalau geng-geng PH pun boleh tahan TikTok diorang juga. Dahsyat. Jadi disebabkan you dah cerita tu, maka izinkan saya cerita ni. Semalam malam saya sempat berTiktok dengan seorang sahabat TikTok saya, Myong Kila nama dia. Myong Kila ni adalah sahabat kepada Papa Gomo, Ratu Naga dan saya jugalah, Dia telah menceritakan, Myong Kila ni adalah bekas daripada Cyber Trooper Pakatan Harapan. So he knows everything about you guys. Okay? Jadi dia telah menceritakan apa yang berlaku. Saya tak nak go detail lah. Saya simplekan, pendekkan cerita. Apa yang berlaku sekarang ni, kebanyakan room pro PN, saya sebut pro PN, room pro PN mereka telah disekat dan mereka tak boleh lagi earn money ataupun earn coins, because kalau dalam TikTok ni rewards ni, orang bagi rewards kan, orang beli dengan duit tu, bagi duit tu pun duit. Itu is a real money, because that's how TikTok buat duit. Bila kau buat live, kau beli, lepas tu kau bagi kat orang, dia ambil commission. Alright. So apa yang berlaku, TikTok tak bersalah dalam hal ni. Korang kena ingat, TikTok Malaysia superb. Mereka memang best, mereka memang baik. Tetapi apabila ada tekanan-tekanan daripada agensi-agensi yang saya tak boleh sebut nama, tapi agensi ni telah sekat saya punya telefon line semualah. Start daripada M belakang C. Okey, ada lagi satu agensi start J belakang M. Okey, ini semua bawah satu menteri itulah yang suka buat lawak-lawak yang tak masuk akal. Okey. Jadi mereka, apa yang kita dapat tahu bahawasanya semua yang pro PN yang bukan pro kerajaan, semua yang sama ada room ke ataupun TikTok mereka apabila buat live ke apa, mereka tak boleh terima coin. Okey, tetapi ada satu hamba Allah ni, dia katanya fake. Sebab apa? Dia buat muka, dia buat muka, ada kan TikTok ni kita boleh buat muka yang macam-macam muka yang grafik lah, bukan real punya muka. So dia basically grafik. Fake ni. So nama dia Cik Yani. Cik Yani ni, dia punya TikTok ni punya hebatnya, dia boleh kutuk semua pemimpin pembangkang. Dia boleh hina, dia boleh cakap apa saja dan dia tak kena ban. Dia tak kena ban, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak kena ban. Malah dia boleh collect duit
orang bagi gift kat dia apa semua. Bila tengok dia live kan, dia tengok dia dapat gift banyak macam-macam orang bagi apa semua kan. Ini yang menjadi persoalan Myong Killer. Semalam dia mengatakan, kenapa TikTok kenapa jadi macam ni? Tapi TikTok macam double standard lah. It's not TikTok because TikTok yang saya dapat information, saya tak tahu betul tidak betul, tapi saya nak tanyalah. Apa benarkah TikTok telah diberi amaran bahawasanya kalau kamu tak ikut apa yang kami minta, license kamu boleh ditarik dan kamu punya kehadiran di Malaysia ni, this is something big. Exactly, you know. Confirm with TikTok jugalah. Ya, kena confirm. Kalau boleh kita dapat hubungi TikTok, boleh hubungi kita pun nak interview dengan TikTok Malaysia. You know, saya Salim Iskandar dan ini Rafiq Rashid. We are from Chili Kasih Taruk. If you guys can, invite us to speak, we would be very grateful. Because we need to get to the bottom of this. Exactly. So we are not accusing anybody, but we want to know because story is spreading like that. And then semalam juga terdedah sedikit mengatakan apabila mereka dia ada inisiatif untuk TikTok pembangkang ni, TikTok kerajaan, maaf bukan pembangkang, kerajaan Madanun hari ni, apabila diorang pergi, diorang punya TikTok ni reach certain level, berapa ribu like apa semua, mereka ada insentif, ada dibongkarkan sikit semalam. Saya akan cuba dapatkan detail lagi on the next episode. Sekarang ni dia ada detail kat situ berapa dapat, apa insentif dia apa semua. So it's under agency yang start J habis M. So basically these people are influencers lah. Yes. Yang bercerita tentang pro kerajaan. Of course on the opposite side akan ada juga influencers yang pembangkang lah, yang tak bersetuju dengan kerajaan. Betul. Tetapi as you said, tunnel vision. Tunnel vision. Yeah. That means jangan ikut pembangkang. Aku tak lupa apa Rafiq cakap tau. Jangan ikut pembangkang tapi just follow je apa naratif. Apa kerajaan cakap itulah kerajaan. Betul. Jadi kalau you tengok macam ni, ini dah jadi macam merah-merah bla bla Korea Utara macam tu tau. Dia cakap dia tu je betul, yang lain-lain semua tak betul. Okey. Dia masalahnya macam ni tau, Lim. Masalahnya adalah perkara ini dimain-mainkan oleh mereka-mereka yang pro kerajaan, menyatakan bahawa kebebasan bersuara, hak bersuara itu tak bermaksud mempunyai hak untuk memfitnah. Because that's what they are saying. They're crafting that argument that way. Yes. Alright. But on this side, daripada pembangkang pula menyatakan, you must not take away my right untuk bersuara. Because I have a right to present a different view than the narrative which is being carried by the government. Yes. Sebenarnya itulah demokrasi. Betul. Tapi tak berlaku bukannya sekarang. Autokrasi. Dan masalahnya bila kau ada satu menteri yang nak impress bos dia terlampau teruk, dia nak impress gila-gila lah. Mungkin dia nak perlu dia mengejar jawatan ke, ataupun nak jadi the lapdog juga ke. I don't know lah, maybe. Saya tak sebut nama siapa-siapa, tetapi orang boleh tahulah siapa dia. Salim, the funny thing is this is a government yang datang dengan dari jalanan menjanjikan bulan dan bintang. Kerajaan tu bodoh lah. Duit RM1 jatuh pun dia tak tahu nak bagi ni. Tengok saya boleh fix semua. Saya boleh fix. Aneh. Kerajaan yang datang dengan pelbagai formula. Kerajaan yang berpegang kepada good governance, tata kelola, reformasi institusi, peluncuran. Tetapi akhirnya kerajaan yang sama inilah juga yang kembali kepada menyekat Rafiq, kebebasan tersebut. Kebebasan ni dalam satu interview yang disebut dekat yang saya ada ambil tu tadi tu dekat Singapura tu, dia kata Anwar mengatakan AG telah mengatakan kepada Anwar, dia datang jumpa bos. I feel very bad lah. I wanted to nak lepaskan Zahid di NAA. Dia cerita macam tu tau. He was throwing AG under bus. AG Idrus Harun. So that's why penting sangat untuk buat perhimpunan hari Sabtu ni. Kita nak tanya tuntutan tu. Kalau boleh kita nak minta AG datang dan explain kat rakyat Malaysia ni, kenapa dia tarik balik DNAA? Siapa yang suruh dia? Saya nak bawa isu ni bukan saja AG dulu, bukan saja AG sekarang. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh, silakan. Sepatutnya our great yang kita selalu hormat, Raja Rosella, Raja Toran pun. Oh ya, kalau boleh cari dia. Tapi problem dia kalau dia dah sign DNA ataupun NDA, non-disclosure agreement. So kalau mereka, problem dia itulah sekarang. Pergi ke PAC. Kan? Explain to PAC. PAC kan boleh tutup. Satu lagi nak cerita pasal PAC. Pakatan Harapan, BN, kerajaan begitu bangga. Kata, jangan risau. Kita akan set PAC ni penting ni. Isu Zahid Hamid ni penting. Kita akan bincang dengan PAC. Tapi sebenarnya dulu LCS pun bincang kat PAC juga. Tapi dia bincang tak? Dia bincang tu, dia bukan bincang pasal salah laku sebelum ni.
You kena tengok angle dia. Dia bincang daripada 6 kapal jadi 5, tak apa seterusnya kita akan. Tapi akhirnya kapal tak ada lah. Tak ada jugalah cerita dia sampai sekarang apa. Sekarang senyap je. Senyap je. So itulah kadang-kadang boleh jadi efek ber-PAC juga. Problem dia itulah masalahnya. You see? So itulah cerita dia. Kita cerita tentang ketidakpuasan hati rakyat. Tapi risaulah Salim pasal isu TikTok ni. Ya, saya pun susah hati. Tidak adil. Jadi kita minta, come on TikTok Malaysia, kalau boleh contact buat perjumpaan dengan semua influencer. Explain kepada semua influencers. Kita tak salahkan TikTok. TikTok Malaysia kita sayang kamu. Kita faham kamu ada masalah. Sekiranya kamu ada masalah, TikTok, you have to explain to us. Benarkah kamu telah ditekan, dikatakan diberi arahan kalau sekiranya tidak mengikut kata-kata akan ada isu pada lesen. Akan ada isu pada lesen, akan ada isu macam-macam, because saya tahu kamu datang nak berniaga di sini. You guys came here to make money. I know, of course, all the app they make money. It's okay because we love your services. So in return we pay. We are okay with that. But if you have a problem, you have to share with us so that we can voice out. So let the people, because TikTok is the most loving app in Malaysia now. I think in the world. Ramai okay? Yang dah so follow. There are a lot of people that really love your app. Come on. Alright guys. Nak tambah apa-apa lagi Rafiq? Saya just nak maklumkan last kali sebelum kita close Cili Kasih Taruk, bulan September, bulan Malaysia ni. Kan, bulan September 1998 bermula dari jalanan. 1998 jalanan menjadi medan untuk menyalakan reformasi sekarang. So akhirnya adakah reformasi telah menjadi reformati? Ya, reformati. Daripada tanggapan awal kita, kalau adalah begini penggunaan alat-alat kerajaan untuk menghalang hak rakyat Malaysia di bawah perlembagaan untuk berkumpul, menyuarakan pendapat mereka, dan saya rasa reformasi telah menjadi reformati. Tapi pada rakyat Malaysia semua yang sayangkan kebebasan, yang sayangkan hak untuk berkumpul, yang sayangkan hak untuk bersuara, yang sayangkan hak untuk bertanya, mengkritik kerajaan dengan cara yang elok, datanglah, turunlah hari Sabtu 16/9/2023, Himpunan Aman Selamatkan Malaysia. #Selamatkan Malaysia. Apa saja korang buat, pakai #Selamatkan Malaysia. Tapi yang paling penting sekali dalam hidup anda, #Cili Kasih Taruk. Cili Kasih Taruk. Jangan lupa follow. Assalamualaikum.